Hai, Assalamualaikum. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton live kami di TikTok dan juga Facebook Til Jannah. Okey, terima kasih sebab dah masuk ke live pada petang ini. So, untuk live pada petang ini kita akan bincangkan satu topik lah sekejap lagi. So sebelum saya mulakan saya punya perbincangan tentang topik pada petang ini, so kita tunggu sekejap. Tunggu ada lagi beberapa orang ke nak masuk dalam live pada petang ini kan. So yang dah masuk tu tunggu kejap, stay kejap sebelum kita masuk dekat dalam kita punya topik pada petang inilah. Jadi yang dah masuk tu terima kasih dan kekal berada sampailah saya mulakan topik saya pada petang ini. Okey, terima kasih untuk yang dah masuk di TikTok dan juga di Facebook lah. So sekarang ni petang ni saya sedang live di kita punya Facebook dan juga TikTok lah untuk petang ni. So boleh masuk, boleh ajak ramai-ramai masuk kan. Dengar sekali topik yang akan saya bincangkan lah untuk petang ini, iaitu adab dalam menasihati orang. Okey. So sebelum saya masuk dengan lebih lanjut lah dengan topik pada petang ini, saya nak ajak lah ramai-ramai kepada yang belum ada lagi akaun Til Jannah dan sedang serius hendak mencari jodoh kan. So bolehlah ramai-ramai daftar masuk ke dalam akaun ke dalam kita punya portal, itu portal kami tiljannah.my. Boleh cari. Okay. So bila dah masuk tu nanti boleh isi borang. So admin kami akan approve borang tu. Dan selepas itu bolehlah mula mencari jodoh di kita punya portal, kita punya website lah kan. Okay. So saya tengok pun dekat TikTok dan juga dekat Facebook sekarang ni dah ada viewers. So saya mulakanlah dengan topik yang saya akan bincangkan pada petang ini, iaitu adab dalam menasihati orang. So dalam Islam ni kita memang ada banyak adab lah, dan kita pun perlu hidup dengan mempunyai orang kata adab budi pekerti yang baik lah kan. Dengan mempunyai adab ni orang pun bila kita ni hidup dengan orang kata hidup dengan orang yang mempunyai adab yang baik ni, orang-orang sekeliling kita pun insya-Allah akan selesa untuk berkawan dengan kita, bergaul dengan kita kan. So jadi pada petang ini saya akan membincangkanlah tentang adab dalam menasihati orang. So dalam dunia ni memang kita ni sebagai manusia biasa memang tak akan pernah terlepas daripada melakukan orang kata kesilapan lah kan. Kadang-kadang kita sendiri memang tak perasan apa yang kita buat tu mungkin salah kan. Kita membuat orang kata kita ada kesilapan yang kita buat yang kita tak perasan kan. So kadang-kadang orang-orang yang berada dekat sekeliling kita ni yang perasan kesilapan yang kita buat. Jadi bila contohnya kalau kita nampak orang lain melakukan kesilapan ni, mestilah akan terdetik dalam hati kita ni nak memberi nasihat ataupun nak menegur mereka supaya mereka perbetulkan balik apa yang diorang buat kan. Jadi macam mana kita nak tegur diorang ni dengan cara yang orang kata beradab lah kan, dengan tidak mengguriskan hati mereka ke kan. So bila kita perasan kita nak cuba untuk tegur kan. Dalam Islam sendiri pun menganjurkan untuk umatnya sentiasa tolong menolong. Jadi dengan menasihati orang ni adalah salah satu cara lah kita nak saling tolong menolong dengan orang lain untuk mengubah diri mereka kan, insya-Allah. So Islam memang sentiasa mengajak umatnya untuk saling menasihati, saling tegur menegur antara satu sama lain supaya kita dapat memperbaiki diri kita kan. Kita bukan sahaja nak diri kita sendiri orang kata kita bukan sahaja nak perbaiki diri kita sendiri kan, kita pun mestilah nak tengok orang-orang di sekeliling kita berubah menjadi lebih baik kan, untuk memperbaiki diri mereka juga. So poin yang pertama, macam mana adab yang kita boleh gunakan dalam menasihati orang ni ialah yang pertama,
kita berikan nasihat dan teguran menggunakan bahasa dan suara yang lembut. Kan bila kita nak menegur orang, mestilah kita kena menggunakan suara yang lembut, nada yang lembut, nada yang baik kan. Takkanlah kan kalau kita nak tegur orang, kita nak tegur dengan tiba-tiba macam nak menggunakan nada yang tinggi ke kan. Memang tak elok lah kalau kita menggunakan nada yang tinggi secara tiba-tiba nak nasihat orang kan. Kalau kita sendiri pun nak terima teguran daripada orang, mestilah kita nak terima teguran orang yang memberi teguran dengan menggunakan bahasa yang baik lah kan. Kalau macam orang tu tiba-tiba datang kita, dia bagi teguran dengan menggunakan bahasa yang kasar ataupun menggunakan nada yang tinggi, mestilah kita macam kenapa ni kan, kenapa tiba-tiba kan. So macam susah lah kan untuk kita nak accept. Macam tu juga kalau kita nak nasihat orang lain lah, kita kena fikir juga bila kita datang dekat diorang tu kalau dengan bahasa yang baik, dengan menggunakan nada yang baik, mestilah mereka pun boleh, orang kata, senang untuk menerima teguran ataupun nasihat kita tu. So menggunakan nada yang baik lah kan. Pastikan niat kita nak menegur orang tu adalah untuk, orang kata, merubah mereka menjadi lebih baik lah. Niat kita tu bukan ada niat lain, nak tegur orang tu sebab nak kecam ke apa ke, tak baik lah macam tu. Jangan ada niat yang buruk lah bila kita nak menasihati atau kita nak menegur orang. Pastikan niat kita tu lah yang pertama sekali. Niat kita tu pastikan betul, pastikan niat kita tu niat yang baik semasa kita nak menegur orang kan. So yang kedua, elakkan menegur kesilapan orang tu di hadapan orang ramai. Maksudnya kalau boleh kita nak tegur seseorang tu dalam bukan dalam lah, maksudnya dekat tempat yang mungkin hanya kita berdua je dengan dia kan. Contohnya kalau macam kita nak mungkin pasangan suami isteri kan, suami dengan isteri nak menegur suami nak menegur isterinya. Mungkin dia ada perasan isteri dia ada buat kesilapan ke dalam bila bergaul dengan orang ramai kan. So janganlah macam bila tengah bergaul dengan orang ramai tu terus on the spot tegur. Tak, tunggulah bila macam masa dah berdua ke kan, baru tegur baik-baik, tegur pasangan kita tu baik-baik. So kita pun tak memalukan mereka di hadapan orang ramai lah. Maksudnya kita tak membuka aib orang tu di hadapan orang ramai. So bila kita berdua dengan dia, kita pun lagi macam boleh selesa lah untuk memberikan nasihat, untuk menegur mereka dengan baik kan. So kalau boleh lah, kalau dalam pasangan tu bila dalam golongan orang ramai tu, kita protect pasangan kita tu. Maksudnya kita cuba untuk backup dengan cara yang baik. Tapi bila dah berdua nanti, barulah mulakan nasihat ataupun menegur mereka kalau ada kesilapan yang mereka lakukan. Menegur dengan cara yang baik kan. Okay, so yang ketiga, poin yang ketiga, berikan nasihat menggunakan perkataan yang baik dan bermanfaat. Ini lebih kurang samalah dengan bahasa tadi yang awal-awal, iaitu menggunakan bahasa dan suara yang lembut. Yang ini ialah menggunakan perkataan yang baik dan bermanfaat. So bila kita nak menasihati orang ataupun nak menegur orang, kita kena gunakan perkataan-perkataan yang baik dan bermanfaat lah. Bila nak menegur orang kan, kalau takkanlah tiba-tiba nak tegur orang nak menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok pula kan. Tadi bila kita gunakan perkataan yang baik dan juga bermanfaat, mereka akan lebih mudah lah untuk menerima kita punya teguran ataupun nasihat kita tu kan. Okay, dekat talk daripada Muhammad Irsyad dan Jiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab masuk live pada petang ini. Okay, so tujuan kita menggunakan perkataan yang baik dan bermanfaat semasa nak memberikan nasihat ataupun teguran ni adalah supaya kita tak menyinggung lah perasaan orang yang kita nak nasihati tu kan. So kita pun perlulah berhati-hati dalam nak memilih perkataan yang sesuai untuk diungkapkan kepada mereka kan. Macam nak
nak nasihatkan orang tu, kita kena pilih perkataan yang betul-betul orang kata baik lah kan. Kena berhati-hatilah dalam nak memilih kita punya perkataan tu. Kalau mungkin ada certain part tu yang kita nak tegaskan, mungkin boleh menggunakan nada ataupun perkataan yang tegas. Tapi jangan sampai perkataan yang keluar daripada mulut kita tu menyinggung perasaan orang tu lah. Kena berbalik lagi kepada niat kita yang awal-awal kita nak tegur dia sebab kita nak dia berubah ke arah kebaikan. Bukanlah nak tegur dia sebab nak marah ke apa ke. Jangan, okey? Jangan kita kita kena berikan kita punya nasihat tu menggunakan akal fikiran dengan hati kita lah. Jangan gunakan emosi lah kan. Sebab kita bukan nak marah dia. Niat awal kita tadi nak nasihatkan dia tu adalah untuk merubah merubah dia jadi lebih baik lah kan. So poin yang keempat, kita perlu minta maaf selepas membuat teguran. Tujuan kita nak minta maaf ni selepas membuat teguran ni adalah kita nak pujuk lah hati orang tu kan, supaya dia macam taklah terasa hati dengan nasihat kita kan. So bila kita dah bagi nasihat dekat dia, last kali kita kita minta maaf dekat dia tu, mungkin dia akan rasa senang hati sikit lah bila dengar kita orang kata minta maaf dekat dia kan. So kita kena nasihat orang ni macam bila kita nak menasihati orang ni, kita kena fikirlah kena bagi dia nasihat sebagaimana kita nak terima nasihat. Maksudnya macam mana kita nak orang nasihat kita, macam itulah kita kena nasihat orang. Gaya itulah yang kita perlu gunakan untuk nasihat orang lain. Macam mana kita nak diri kita, macam mana kita nak keluarga kita ke kan, terima nasihat, macam itulah juga kita kena apply dekat orang lain. So yang kelima ialah kita perlu sentiasa bersangka baiklah terhadap orang kan. Sebab mungkin orang-orang yang kita nak tegur ataupun yang melakukan kesilapan ni, mungkin dia tak tahu apa yang dia buat tu adalah salah ataupun silap kan. Jadi kita kena macam sentiasa bersangka baik dalam pada kita nak memberi nasihat, dalam pada kita nak menegur orang ni. Janganlah sampai kita ni judge dia ke kan, sebab kita tak tahu sama ada dia sebenarnya tahu ke tak. Jadi kalau boleh bersangka baiklah, anggap yang orang tu memang tak tahu apa yang dia buat tu adalah silap, dan kita menegur dia adalah untuk memberi tahu dia yang apa yang dia buat tu adalah satu yang silap, and then kita pun tegur dia untuk dia memperbaiki perilaku dia ke apa ke kan. So kena sentiasalah bersangka baik. Kena setiap kali nak beri nasihat tu dia kena berbalik semula kepada niat kita. Kena betulkan niat kita. Itu adalah poin yang paling penting lah. Okay, so yang keenam, kita kena betulkan niat. Yang ni poin yang keenam yang saya dah sebut daripada tadi ni, iaitu betulkan niat kita menegur. Kita kena pastikan niat kita tu adalah niat yang baik lah. Bukan niat kita tu bukan sebab kita dendam ke dengki ke dekat dia kan. Kalau ada niat-niat yang macam tu, itu tak elok lah. Itu bukanlah adab yang baik dalam nak menasihati orang lain kan. So kena pastikan niat kita menegur tu adalah niat yang baik, iaitu salah satu niat yang kita boleh letakkan semasa nak menegur ataupun nak menasihati orang adalah kita tegur dia tu adalah untuk dia untuk dia berubah menjadi lebih baik. Okay, so yang ke-7, dah lost count dah tadi. Okay, poin yang ke-7 ialah menasihati dengan ilmu yang sesuai yang kita miliki. Maksudnya kita kena pastikan bila kita nak tegur seseorang tu, kita tahu fakta yang sebenar lah. Bukan dengan macam kita bagi nasihat tu
hanya dengan menggunakan andaian saja. Boleh jadi macam nanti macam boleh jadi benda lain pula dah kan kalau kita nak tegur tu. So pastikan sebelum nak tegur tu kita betul-betul betul-betul tahulah fakta sebenar apa yang kita nak tegur orang tu. Kan sesuailah dengan apa ilmu yang kita miliki. So jadi bila kita tegur pun kita memberikan nasihat yang berguna lah dekat orang tu, kan. So ayah kena pastikanlah bila nak menegur seseorang tu, kena pastikan apa yang kita nak sampaikan tu adalah sesuatu yang kita tahu ataupun yang kita betul-betul faham lah. Janganlah macam nak tegur orang tapi kita pun macam sure tak sure je, macam nak menggunakan andaian je kan bila nak bagi nasihat tu. So kalau macam nak bagi nasihat tu macam sure tak sure pun boleh juga, tapi macam kena macam pandai lah kita dalam perbualan sehari-harian kan. So kena pandai macam berkomunikasi itulah. Okay. So yang ke-8, kita perlu bersabar dalam nak menasihati orang lah. Sebab bila kita menasihati orang ni, orang mungkin boleh terima, kadang-kadang dia boleh terima apa yang kita nasihat, dan kadang-kadang juga ada juga orang yang tak boleh nak terima apa yang kita nasihatkan dekat dia ni. So jadi kita ni kena bersabarlah. Kalau betul-betul ada niat nak buat dia berubah, so kita kena bersabar and jangan pernah bosan lah untuk sentiasa memberikan nasihat dekat dia. So dalam kita memberi nasihat tu, jangan pula lah sampai mendesak ke apa ke. Kita kena slow-slow lah kan, slow-slow. Yang penting jangan sesekali lah kita menasihati orang tu dengan emosi. Jangan sampai menggunakan emosi. Kena berbalik semula kepada niat asal kita nak menegur seseorang tu adalah untuk mereka memperbaiki diri mereka kan. So last kali bila kita dah menasihati orang tu kan, kita dah cuba sedaya upaya untuk menasihati dia untuk nak buat dia berubah ke arah kebaikan kan. Kalau dia masih macam susah juga untuk berubah, so last kali adalah kita perlu berdoa lah. Jadi kalau perasan setiap kali saya live, saya memang berdoa tu adalah salah satu akan jadi cara yang paling utamalah untuk kita. Last kali memang kalau dah memang tak boleh sangat, susah sangat nak orang kata nak nasihat dia kan. So last kali ialah kita boleh doakanlah yang terbaik untuk dia. Orang kata doa tu adalah senjata mukmin. Jadi gunakanlah doa tu supaya kita kena percayalah dengan kuasa Allah. Sebab Tuhan tu sendiri yang membolak-balikkan hati manusia kan. So bila kita berdoa, kita yakin kepada Allah, so insya-Allah biar Tuhanlah yang membolak-balikkan hati dia, yang mungkin berikan dia petunjuk ataupun hidayah satu hari nantilah, insya-Allah kan. So tadi adalah point yang adab kita untuk menasihati orang. So tadi saya ada bagi dalam 8 point. So yang pertama, kita perlu berikan nasihat dan teguran dengan menggunakan bahasa dan suara yang lembut. Yang kedua, elakkan menegur kesilapan mereka di hadapan orang ramai. Maksudnya kalau nak menegur tu, menegurlah dalam, kalau boleh jauhlah daripada orang ramai, secara privacy lah orang kata kan. Kalau nak tegur seorang tu, PM tepi lah kan. Jangan sampai macam menasihati dia yang boleh sampai menjatuhkan air muka dia, membuka aib dia. Jangan sampai macam tu lah. Yang ketiga, berikan nasihat menggunakan perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang keempat, minta maaf selepas kita memberi teguran tu, kita minta maaf kepada orang tersebut. Okay, yang kelima, kita kena sentiasa bersangka baik terhadap orang tersebut. Jangan sampai kita nak menegur ataupun menasihati dia tu, jangan sampai jatuh kepada menghukum ataupun jangan sampai judge dia lah. Yang keenam, betulkan niat kita. Apa niat kita menegur dia tu, kenapa? Pastikan niat itu adalah niat yang baik lah. Yang ketujuh, menasihati dengan ilmu yang sesuai yang kita miliki.
yang ke-8 iaitu yang terakhir sekali, bersabar dalam kita nak menasihati orang lah. Bersabar, banyakkan bersabar. Dan poin dalam bersabar tadi tu saya tekankan juga kita perlu mendoakan mereka lah supaya mereka boleh berubah kan. Okey, tu tu tadi memberi nasihat lah, adab dalam memberi nasihat. Lepas tu macam mana pula kalau kita yang menerima nasihat? Macam mana kita nak, orang kata, nak terima nasihat tu dengan baik lah kan. So yang pertama, kita mestilah perlu terima nasihat kita tu dengan berlapang dada lah. Jadi bila orang menasihati kita, kita jangan macam fikir yang buruk-buruk lah pasal orang tu. Jangan sampai macam kita rasa macam kita ni elok sangat ke apa ke. Kita ni memang manusia biasa kan. Memang sentiasa, manusia biasa ni memang akan sentiasa melakukan kesilapan kan. Jadi bila ada someone yang tegur kita tu, kita kena bersyukur lah masih ada orang yang ambil peduli pasal kita, yang nak yang nak, orang kata nak yang nak kita berubah kan. So kena orang kata bila ada orang menegur kita tu, instead of kita nak marah-marah ke macam tak boleh terima teguran dia ke, lebih baik kita macam bersyukur sebab ada lagi orang yang nakkan kita berubah. Ada orang yang nak tengok kita jadi lebih baik kan. So kita kena terimalah nasihat orang tu dengan berlapang dada. Lepas tu kita perlu bersyukur. Yang tu saya cakap juga tadi, bersyukur sebab masih ada orang yang orang yang nak menasihatkan kita lah. Mungkin orang tersebut dikirimkan oleh Allah untuk menegur kita. Mungkin kita dengan datangnya seseorang tu untuk menasihati atau menegur kita tu adalah salah satu kunci kunci untuk kita menerima hidayah, dan mungkin salah satu sebab untuk kita berubah ke arah kebaikan kan. Mana tahu kan. So kena bersangka baiklah bila orang menegur kita ke menasihati kita tu, kita terima dengan berlapang dada dan kita bersyukur. Lepas tu kita anggap yang itu adalah satu kiriman daripada Tuhan untuk kita berubah ke arah kebaikan kan. Okay. So untuk macam nak menerima nasihat orang lain ni memang kadang-kadang adalah sesuatu yang agak pahit lah untuk kita telan kan. Kadang-kadang kita ni memang tak boleh, macam susah sikit nak terima kebenaran. Tapi kita kena anggaplah itu adalah satu kunci lah untuk kita berubah ke arah kebaikan. Bukannya kalau dia menegur untuk sesuatu yang baik, so kita pun kena terimalah teguran dia tu. Okay, lepas tu kita kena rendahkan ego kita lah kan. Rendahkan ego dan terima nasihat dengan sebaiknya. Jangan sampai kita rasa benci ke apa. Bila ada orang tegur je kita rasa benci kan. Jangan sampai macam kita terlalu terlalu meninggi diri lah. Macam kita macam tak boleh nak terima nasihat orang pula kan. Jangan sampai macam tu lah kan. Jangan terlalu ego kita tu jangan terlalu tinggi lah kan. So kita kena terima. Jangan sampai bila ada orang beri nasihat, jangan sampai kita berdendam ke rasa benci ke dekat orang tu kan. So yang last sekali ialah kita perlu ucapkan terima kasih lah dekat orang yang memberi nasihat dekat kita tu. Instead of macam kita bila ada orang beri nasihat je kita fikir bukan-bukan, lepas tu kita marah-marah dia kan. Daripada macam tu, lebih baik kita ucapkan terima kasih. Sebab bukan senang lah untuk orang berikan nasihat kepada kita. So bila ada orang beri nasihat tu, anggaplah itu adalah satu cara untuk kita berubah jadi lebih baik untuk masa akan datang kan. So itulah tadi cara kita nak menerima nasihat pula. So tadi saya dah berikan
cara-cara untuk kita memberi nasihat dengan baik dan macam mana kita nak terima pula nasihat tu dengan baik. Sebab dalam hidup kita ni memang kita akan sentiasa saling tolong menolong. Bila nampak orang tu buat kesilapan ke apa ke, kita kena menegur mereka lah, cuba untuk menegur mereka dengan cara yang baik. Dan kalau kita sendiri buat kesilapan yang kita tak sedar, akan ada orang lain yang akan memberikan nasihat kepada kita, akan cuba untuk menegur kita dengan cara yang baik. So bila ada orang tegur kita, kita kena terima dengan berlapang dada. Okay, so tadi saya ada bagi dalam 4 poin untuk kita menerima nasihat tu kan. So yang pertama ialah kita perlu menerima nasihat orang lain tu dengan berlapang dada. Yang kedua, kita perlu bersyukur yang masih ada orang yang nak nak menegur kita lah, untuk menegur kita ke arah kebaikan, sebab bukan mudah nak ada orang tegur kita. So yang ketiga, kita perlu rendahkan ego kita dan terima nasihat dengan sebaiknya, kan. So anggap nasihat yang mereka beri tu adalah untuk merubah diri kita ke arah kebaikan. So yang keempat dan yang yang terakhir sekali lah, ucapkan terima kasih kepada orang yang menasihati kita, kan. So selainlah kita dah bersyukur, lepas tu kita berterima kasih juga dekat orang tu, kan. So bila mungkin sekarang dia tegur kita punya kesilapan kan, mungkin satu hari nanti kalau kita pula nampak diorang ada buat kesilapan ke apa ke, mungkin kita pula yang akan menegur orang. So terimalah nasihat mereka dengan baik, dan kalau satu hari nanti kita nak tegur orang pula, kita mestilah nak harapkan yang diorang boleh terima juga nasihat kita dengan baik, kan. So bila kita hidup beradab, hubungan kita sesama manusia pun akan jadi lebih baik, kan. Okay, so itu sajalah daripada saya untuk topik pada petang ini, iaitu adab menasihati orang, kan. So sebelum saya nak tamatkanlah saya punya live pada petang ini, so saya nak promote lah, kan. Kalau sekarang ni saya tengah live dekat Facebook dan juga dekat TikTok, kan. So alang-alang dah follow Facebook dengan TikTok ni, follow lah juga kita orang punya Instagram dan juga Twitter, iaitu Tiljannah MY, TILLJANNAHMY. Boleh follow IG kami dan juga Twitter kami. So yang belum lagi berdaftar dalam kita punya portal, bolehlah pergi ke portal kami untuk untuk daftar dan cuba untuk mencari jodoh. Sebab dah ramai dah kita punya alumni yang berjaya untuk temui jodoh orang dekat portal kami ni. So boleh, mana tahu satu hari nanti orang-orang yang tengah tengok live ni pula, kan, yang bertemu jodoh macam alumni kita orang yang sebelum ni, kan. So boleh cubalah untuk daftar di portal kami. So kalau ada benda yang tak faham ke, kan, macam tak faham macam mana nak menggunakan kita orang punya portal tu, boleh contact nombor admin kami lah yang ada dekat kita orang punya portal juga, ataupun boleh je emailkan kepada salam@tiljannah.my. Okay, so itu saja untuk live saya pada petang ini. So terima kasih kepada semua yang dah masuk dalam live ni and yang mungkin stay daripada awal sampai akhir. Okay, so terima kasih. Harap-harapnya apa yang saya sampaikan pada petang ini memberi manfaat lah kepada kita semua, memberi manfaat kepada orang-orang yang menonton ni, dan juga memberi manfaat kepada diri saya sendiri jugalah. Harap-harapnya kita semua dapat berubah ke arah kebaikan, insya-Allah. Semoga kita sentiasa diberikan hidayah lah oleh Allah untuk sentiasa memperbaiki diri kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum, selamat petang dan terima kasih. Bye.